Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita Pendidikan Kesihatan tahun 6, iaitu Mahir Mengurus Hidup Terurus. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu di muka surat 44, kisah tentang Ivan. Okey, Ivan tinggal jauh dari sekolahnya. Ivan terpaksa tinggal di asrama yang disediakan oleh sekolah. Okey, asrama ni adalah tempat tinggal untuk murid yang jauh dari sekolah. Okey, dia kena duduk asrama. Sejak Ivan tinggal di asrama, Ivan kerap berhadapan dengan situasi tekanan daripada rakan sebaya. Apa maksud tekanan rakan sebaya? Okey, tekanan rakan sebaya ni adalah kamu dipaksa ataupun kamu terpaksa melakukan sesuatu yang kamu tak pernah buat dan kamu tak suka buat benda tu. Contohnya dalam situasi ni, kawan dia ajak dia ponting kelas. Okey, ponting kelas tambahan. Dia tak pernah buat dan dia tak suka buat. Okey, jadi berlaku tekanan dari diri dia bila kawan dia sentiasa mengajak dia untuk ponting kelas. Okey, baik, kawan dia ajak, Ivan, kali ini awak mesti ikut kami ponting kelas tambahan. Okey, dan jawapan dia adalah, maaf Badri, jawapan saya tetap sama. Maksudnya kawan dia bukan pertama kali, dah banyak kali dah kawan dia ni ajak. Jadi ajak pertama kali mungkin kita boleh tak layan, tapi kalau selalu ajak, dia akan timbul tekanan dalam diri. Okey, saya tidak akan ponting kelas tambahan kerana kelas ini amat penting kepada saya. Peperiksaan akhir semakin dekat. Alah, jomlah. Kawan yang lain pula memujuk. Okey, bila kamu berhadapan dengan situasi tekanan, sebab tahun depan kamu dah sekolah menengah, mungkin kamu akan duduk asrama dan sebagainya. Okey, kamu kena ada kemahiran komunikasi. Okey, kemahiran komunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan kawan-kawan yang macam ni. Okey, tak mustahil benda ni akan berlaku pada kamu, dan macam mana kamu nak hadapi masalah ni, menghadapi situasi tekanan macam ni. Baik, pertama sekali, okey, kamu kena berani berkata tidak. Okey, tengok seperti yang Ivan buat. Maaf Badri, jawapan saya tetap sama. Dia tetap tak nak ponting, tapi dia mesti menggunakan kata-kata yang sesuai. Okey, jangan dia meninggikan suara ataupun dia lawan balik. Jadi menyebabkan berlakunya ketegangan kat situ. Okey, dia mungkin mereka akan bergaduh dan tak bertegur siapa. Jadi Badri ni dia Ivan ni, Badri ni kawan dia. Jadi cara dia nak menolak ajakan tu mesti tidak menyebabkan permusuhan antara kawan. Okey, berani berkata tidak. Yang kedua, berikan sebab. Setiap benda tu kamu kena nyatakan sebab apa. Sebab apa tak nak pergi? Okey, sebab apa tak nak pergi, kamu carilah alasan yang sesuai. Okey, tengok dia kata, saya tidak akan ponting kelas tambahan kerana kelas ini amat penting kepada saya. Saya tak nak sebab kelas ni penting kat saya. Periksa dah dekat dah, jadi saya tak boleh pergi. Dia kena berani menolak. Kerana kita tahu benda tu benda tak elok, nanti cikgu akan marah dan sebagainya. Tapi kamu terus menolak macam tu, menyebabkan hubungan antara kawan, dia akan jadi masalah. Jadi kita kena cakaplah dengan lembut. Tengok dia, maaf Badri, dia mulakan dengan maaf. Maaf ni bukan sebab dia salah. Apa salah dia? Dia tak nak ponting. Salah ke dia? Tak. Tapi dia gunakan perkataan maaf untuk menunjukkan bahawa dia sebenarnya tak nak pergi tu ada sebab. Okey, ada sebab, dan dia berikan sebab kenapa dia tak nak ikut. Okey, baik. Jadi paling penting sekali kamu berani berkata tidak dan nyatakan sebab. Kalau ikutkan sebab ponting kelas tambahan ni pun memang dah salah dah. Tapi dia nyatakan juga sebab dia kerana peperiksaan akhir semakin dekat. Okey.
Okey. Jadi cikgu akan bagi kamu dua situasi dan kamu fikirkan macam mana cara untuk kamu menolak ajakan kawan kamu. Okey, dengan tidak menyinggung perasaan dan tidak menyebabkan permusuhan. Okey, tengok situasi lain. Okey, kawan-kawan kamu sering mengajak kamu merokok dalam tandas. Ni cikgu bagi situasi yang kerap berlaku dan cikgu pernah berhadapan dengan murid-murid yang macam ni. Okey, jika kamu menolak, mereka akan mengugut akan memberitahu guru bahawa kamu juga merokok. Bagaimana kamu nak mengurus situasi ni? Macam mana kamu nak jawab dekat dia? Dia kata dia ajak kamu merokok dalam kelas. Jika kamu tolak, mereka ugut akan memberitahu cikgu bahawa kamu juga merokok. Bagaimana kamu nak mengurus situasi ni? Okey. Situasi ni boleh menyebabkan pergaduhan. Jadi kamu bagi satu dialog macam mana kamu nak jawab dengan kawan kamu supaya kamu tak perlu merokok dan hubungan kamu akan elok saja. Okey, ini kamu salin soalan ni dan kamu kat bawah ni kamu tulis cara kamu nak jawab dengan kawan kamu. Okey, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, rakan sekelas kamu selalu bercakap kotor dan tidak senonoh tentang orang lain. Mereka juga bercakap tidak elok dan mengajak kamu turut bercakap bersama. Dia ajak kamu membawang, tapi dengan cakap-cakap yang tak elok dan tak senonoh. Kamu tidak suka bercakap seperti mereka kerana perbuatan tersebut bukan sesuatu yang baik. Kamu menghadapi masalah kerana mereka rakan sekelas. Bagaimana kamu mengelakkan diri? Okey, dalam kelas kan, kawan sekelas ajak kamu bersembang macam ni. Macam mana kamu nak cakap kat dia kamu tak nak join dia orang, supaya kamu tak perlu join dia orang dan dia orang juga tidak mempunyai masalah dengan kamu. Tidak mempunyai masalah ni maksudnya tidak bermasam muka dan sebagainya lah. Okay, cuba kamu reka ataupun create satu ayat macam mana kamu nak cakap kat dia orang ni supaya kamu tidak menimbulkan masalah dengan dia dan kamu tak perlu join dia orang. Okey, saya rasa untuk hari ni setakat itu dulu. Sekian, terima kasih.